Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni macam biasa Zul akan buat review market di Coin Market Cap dan juga sedikit teknikal analisis untuk tengok ke manakah arah pergerakan market. So pagi ni Zul akan tunjukkan ke anda apakah patut Bitcoin buat, di manakah poin-poin penting untuk tengok confirmation, sama ada kita nak teruskan melakukan peningkatan, sama ada kita dalam masih strength bullish ataupun kita kata dalam kata momentum bearish. Nanti Zul akan tunjukkan setiap kata data itu untuk anda tengok di chart, sebab apa untuk anda monitor dan anda boleh belajar macam mana Zul kata buat analisis di chart berdasarkan data-data yang Zul ada tu untuk menentukan arah pergerakan price. So guys, let's go, kita pergi ke Coin Market Cap dulu untuk review market secara keseluruhan apa yang dah berlaku dalam tempoh 24 hours untuk hari Jumaat. So ini hari Sabtu, hari Minggu. So expectation kita tak banyak berlaku perubahan. So untuk disebabkan volume yang rendah. So apa kita tengok macam mana, ada juga kadang-kadang minggu tu hari Minggu tu ada berlaku price spike, tapi untuk hari ni, untuk minggu ni, untuk hari Sabtu ataupun untuk hari ni kita tak nak ada price spike melakukan kenaikan. Sebab apa? Nanti kita akan buat gap. Apa itu gap? Nanti saya akan terangkan cak di detail. So inilah Coin Market Cap untuk cara tempoh 24 hours ataupun kata masih ada dalam 2 jam lagi. So dalam pukul 6, so masih dalam 2 jam lagi untuk candle kita untuk hari candle hari Jumaat quarter trade, iaitu dalam pukul 8 nanti baru dia close. So apa pun total market kan below 2 trilion, expected 1.98. So good mana je untuk satu hari ni, jual more 10 untuk price tu more drop berbanding naik atas. Sebab apa? Drop itu adalah more bullish untuk kenaikan minggu depan berbanding kalau kita naik untuk satu hari ni, expectation kita akan more bearish untuk minggu depan. Nanti tu akan terangkan di chat dengan lebih detail. So was 1.9 trillion, tu expected volume 92, BTC meningkat daripada 41 ke 42.3, Ethereum sikit drop daripada 18.8 ke 18.7. So saja secara summary untuk tempoh 24 hours sebenarnya pergerakan untuk hari Jumaat. Apa pun kita masih ada 2 jam lagi, tu data ni boleh berubah. So total market berturun daripada 2 trilion ke 0.62%. Kuartal dan volume drop juga 15% dan juga BTC meningkat banyak 0.5%, hampir 1%. So harga semasa untuk pagi ni, so Bitcoin berada di 44.5, hampir ke 44.5, iaitu 1% peningkatan untuk dalam tempoh 24 hours ataupun hari Jumaat. Ethereum juga meningkat 3.1. Sebelum ni kita tengok Ethereum 28, 29 dan 31, increase sebanyak 200 ke 300 dolar, iaitu untuk semalam 0.82% saja. So lain-lain coin juga turut expectation drop melakukan peningkatan, tapi kita tengok adakah berlaku peningkatan yang drastik atau tidak. Tak banyak disebabkan Bitcoin semalam hanya sideways dan sedikit correction sebenarnya. Bitcoin sebenarnya semalam dah sampai 45 point something sebenarnya, dah pernah drop sikit. Apapun untuk secara total 24 hours meningkat 1%, tapi disebabkan sedikit correction Bitcoin tu menyebabkan altcoin lain kuartal sedikit drop juga. Itu XRP 2.3, Cardano 4.8, Cardano pada 1.2, 1.12 drop balik 1.1, tu tak masalah. Terra Luna 2.24, Solana 3.3, tu mini expectation untuk altcoin kuartal Bitcoin sekarang ni sedang ada potential untuk sedikit correction. So correction itu yang Zul nak sebenarnya. Benda juga ni nanti tu akan terangkan di chat. So untuk hari ni ada yang request pasal NFTB dan Ocean Botaka di kotak ruangan komen. Nanti tu akan cuba buatkan untuk anda. So let's go, kita pergi ke Fear Index. Fear Index untuk hari Khamis ialah 47. So untuk hari Jumaat kita akan tengok dalam masa 2 jam lagi, iaitu pukul 8 pagi nanti kita akan tahu Fear Index kita untuk hari Jumaat. So expected dalam lingkungan sama juga dalam kuartal kuning juga, iaitu dalam neutral. Expected mungkin akan lebih bertambah, expected masuk balik dalam hijau. So bila masuk dalam hijau untuk minggu ni, expectation untuk hari ni lah itu yang Zul nakkan, iaitu data, itu price sedikit drop untuk Sabtu hari ni untuk tengok untuk cooling down RSI dan quarter price untuk expectation untuk minggu depan more bullish. Kenapa? Itu akan terangkan di chat. So inilah di Bitcoin. So di Bitcoin kalau tengok ada beberapa line yang Zul draw ni. So line draw ni Zul explainkan di Discord channel malam untuk semalam. Banyak quarter share chat ni dan dah terangkan kat mana position buy di Luno juga ada di quarter di Discord channel, ada juga momentum bullish apa semua ni. Apapun untuk di kuartal siapa yang join YouTube membership dah dapat data ni, tak apa pun. Dan untuk pagi ni Zul akan terangkan untuk anda lebih detail. So untuk Bitcoin kita nak tengok pergerakan bullish. So, pergerakan bullish Zul ada satu trend lain, iaitu ni ialah 1 hour. Ini adalah 4 hours. So 4 hours expectation untuk tengok lebih kuartal cantik, kita tengok di 1 hour.
So 1 hour macam cakap sebelum ni, kita pergi 4 hours dulu. So 4 hours sebenarnya macam cakap dua ada satu channel iaitu price sedang melakukan pergerakan ini. So untuk kita tahu untuk currently memang kita dalam keadaan bullish momentum iaitu expectation price more kenaikan berdasarkan data yang ada. So untuk mengekalkan momentum bullish tu, apakah price perlu di manakah level price perlu bertahan. So di 1 hours untuk di sebenarnya dua ada draw satu channel, satu trend line iaitu pada low ini dan low ini tu kita dapat satu channel merah ini. Tu channel ini adalah menentukan momentum bullish kita. So bukanlah momentum bullish tu. Sekiranya kita bounce ke atas, sekiranya kita still lagi bertahan di kawasan atas ni, meaning expectation kita momentum bullish kita more ke atas, meaning price akan more lagi melakukan kenaikan ke atas. Tapi zone more attend sekiranya price itu break. So normally berdasarkan trend, touch yang ketiga selalunya kita akan breakout. So kita dah ada 1, 2. So mainly sekiranya price ni jatuh expected 3, kita akan drop lagi. So drop itulah yang Zul tunggukan untuk expectation di Bitcoin untuk Sabtu dan Ahad ni. Kenapa? Disebabkan kata kita tengok dulu untuk data pertama, kenapa Zul cakap Zul nak price tu drop lagi satu Ahad ni sebelum kita expect minggu depan jatuh naik, disebabkan gap. So normally apa yang berlaku di gap adalah kita akan buat gap tu untuk minggu lepas kita buat bullish gap. Apa itu bullish gap? Price itu close hari ni kita melakukan sedikit gap, price drop, kemudian minggu ni iaitu Isnin sampai Jumaat itu semalam price melakukan kenaikan, kita gap iaitu bullish gap. So untuk hari sama juga ikutkan ini dah close iaitu tengok 44.790 iaitu price dah mati, itu price dah market untuk yang dah close. So meaning untuk ini price takkan berlaku dah. So sekiranya hari Jumaat, hari Sabtu, untuk hari ni Ahad kita melakukan pump. So meaning pump untuk hari Isnin price berada di atas 46. So meaning kita akan buat gap. So gap itu adalah bearish gap. So expected price akan more drop ke bawah untuk trade. So ini juga boleh berlaku. Ini kata boleh bullish tapi expected kita akan sedikit price tu akan more push price more ke bawah. So ada good juga sebenarnya, good untuk buy. Tapi kita expectation ini boleh breakout. Kenapa breakout nanti tu akan terangkan di chart yang kata di 4 hours untuk di another chart. So sekiranya hari Sabtu Ahad ni kita drop dulu, iaitu drop di kawasan bawah ni, sebenarnya kita akan buat gap. So gap ni lah kata bullish gap, expected dia akan drop sedikit saja dan still lagi maintain atas kita punya kata trend line merah tadi, expected price tu akan more naik ke atas untuk minggu depan. So minggu depan kita akan more push ke atas berbanding kalau kita naik dulu, especially minggu depan maybe kita akan layan untuk correction dulu untuk satu week sebelum dia melakukan kenaikan. So apa yang lebih baik adalah price buat drop dulu untuk satu Ahad ni, buat kuarter gap iaitu bullish gap, expected untuk Isnin kita akan melakukan pump balik untuk close gap dan terus untuk melakukan peningkatan untuk break 46 dan buat base atas 46 untuk kita tengok price tu kembali balik dalam range 50 ke 60k. So itulah mengenai data gap yang tu nak tengok dan apakah berlaku. Kita tengok kita hari ni ataupun minggu ni hari Sabtu Ahad apakah berlaku, sama ada gap itu price tu naik atau turun. So Zul more hopefully untuk Bitcoin more drop ke bawah dan ada potential untuk kita drop ke bawah untuk minggu ni, tapi apapun berdasarkan momentum kita bullish, expected price more naik ke atas. So untuk yang tadi nanti Zul akan deletekan yang ni dulu. Ini pun dah sampai, ini pun dah sampai. So untuk sebelum ni Zul ada monitor mana support dan mana return, iaitu ni mana support dia dan mana return tu. Expected kalau tarik swing low to swing high to swing low, swing high to swing low kita dapat 1.6 kita pun dah sampai iaitu di 1.44. So meaning yang ni kita boleh delete lah, yang delete tu tak perlu kita monitor banyak-banyak. So now apa yang Zul monitor adalah yang ini adalah untuk momentum untuk hari ini ataupun untuk Zul expectation untuk satu hari ini. Zul nak price drop dalam kawasan box ini. Kenapa? Nanti Zul akan cuba terangkan untuk anda, hope anda faham. So daripada swing low ni, so low dan low ni kita ambil second low, swing low to swing high tu kita dapat 0.6 Fibonacci. So untuk hari Sabtu Ahad ni Zul nak price itu drop ke kawasan ini dan expectation untuk expected mungkin satu Ahad kita drop sikit, iaitu apa yang berlaku dekat ni kita ada trend line bearish ni, kita ada momentum ni. So meaning sekarang ni kita touch kali ketiga, meaning sekiranya kita touch ni mainly selalunya kita akan breakout trend line ni, aku kata taklah trend line bulan ke trend line bearish ke,
trendline bull ataupun trendline bear. Expectation sekiranya touch yang kali ketiga adalah expectation more price itu akan drop bawah. Tak masalah drop bawah, tapi kita tengok drop tu sampai mana. So drop itu untuk expectation kata untuk regain untuk cooling down. So drop ini kita akan panggil cooling down untuk price tu drop sampai di kawasan ini saja. So meaning untuk expectation melakukan keras. Sekiranya kita break bawah ni, so kita sedikit bearish market untuk kita test balik trendline bawah ni. So trendline ni ada apa? Trendline ni adalah trendline yang lebih besar, iaitu untuk di 4 hours daripada low ini dan high ini. So ini sama juga 1, 2 dan expect kita drop ke kawasan ini. So meaning macam juga tadi, sekiranya kita lost position ini, ialah kita akan ke momentum bearish kuartal berkurangan, dan untuk yang ni cooling down untuk regain balik bearish momentum. Sekiranya kita break out minor support ni ataupun minor horizon box support ni, so meaning kita akan lose position ke trendline merah ni. So sekiranya price sampai ke trendline merah ni, more tenly kita akan break out untuk retest turun balik ke bawah. So turun bawah adakah boleh berlaku? Yes, sebab apa? Kita currently berada di kawasan resistance ni 44 dan juga 34. So meaning price tu boleh drop more drastic ke bawah. So itulah expectation price yang boleh berlaku sekiranya kita lost momentum bullish. So apa yang nak berlaku untuk price adalah untuk kekalkan momentum bearish, momentum bullish walaupun price itu break small trendline ni. Tapi small trendline ni adalah good untuk break disebabkan apa? Untuk kita tengok balik untuk buat kuartal bullish gap. So bullish gap tu apa yang nak tengok untuk Sabtu hari ni ialah untuk hari ni dan hari Ahad ataupun untuk kata minggu ni lah, untuk kata hari weekend ni, bukan ni, untuk hari hujung minggu ni, iaitu price untuk hari ni drop ini untuk pergi ke kawasan dan breakout trendline ni untuk pergi ke kawasan box ini. Sebab apa? Box ini adalah kawasan kita punya, kalau ikutkan kita ada horizontal support. So inilah kawasan yang zona turun untuk hari Sabtu Ahad. So meaning sekiranya price tu drop kawasan ini dan buat sikit condition sebelum melakukan Isnin, kita price berada di 43. So apa yang berlaku di sini adalah BTC dominant. BTC gap ini adalah expectation price tu akan buka di 43. So 43 meaning kita akan buat gap itulah gap bullish. So meaning untuk minggu depan kita akan expect price more naik ke atas berbanding price untuk drop bawah. So inilah kuartal pergerakan kuartal yang zonakan. So untuk siapa kuartal nak buy Bitcoin, anda boleh tunggu di ruangan box kuning ni. So expectation dalam price berapa? Expectation dalam price lingkungan 43 dan juga lingkungan 42. Sekiranya price itu break yang ini, so meaning kita akan expect price to drop kawasan ini, kawasan trendline merah, dan expectation bila sampai kawasan merah ni, the more, sebab apa? Kita dah lost position ni. Ingat jika kita expectation kita akan lost position channel ni. So macam jika sekiranya kita break channel ni, iaitu kebetulan kata sama dengan kita kawasan ni support ni, so meaning kita lost position ni, meaning kita akan lost ke kawasan merah ni. Bila expectation tak perlu tunggu di kawasan merah ni pun, lost ke kawasan ni pun dah confirmation untuk kita drop more ke bawah. Sebab apa? Macam cakap, trendline ni dia tend akan untuk breakout trendline bila touch yang ketiga. So kita ada 1, kita ada 2, dan expected sampai di ketiga, mostly kita akan breakout dan more price to drop bawah. Drop sampai mana? Kita ada beberapa trendline lagi. Expected kita ada still lagi, iaitu resistance yang lebih support ni, iaitu minus support ni daripada swing low, daripada swing low ni, swing high ni, kita ada still lagi mana support, dan mana support nanti kita boleh draw lebih drastic. So even kalau kita breakout ini sampai kawasan ni, still lagi kat sini ada good position untuk dia rebound balik untuk retest. Walaupun price still lagi dalam range kawasan ini. So itulah pergerakan untuk sideways untuk sekiranya kita breakout trendline merah ini. So itulah dua perkara yang nak tahu, iaitu macam mana kita nak tahu price kita still lagi dalam pergerakan bullish ataupun kata momentum bullish, ataupun price kita sedikit regain kata bearish momentum, iaitu breakout. Main point adalah breakout ini meaning kita expectkan breakout trendline ni dan mau ke bawah. Dan untuk bullish momentum untuk hari ni ataupun untuk minggu ni, zona price to drop dalam kawasan ni sebelum kita expect sedikit sideways, sebelum minggu depan more price trend bawah untuk breakout 46, dan barulah kita akan pergi range ke kawasan 50 dan 60k, iaitu kita punya major resistance untuk penentuan sama ada kita nak buat high baru ataupun buat price baru ataupun circle baru, ataupun kita hanya buat pergerakan high low untuk pergerakan buat another lower low untuk continuous kita punya bearish market, iaitu position yang ni
sama ada kita, inilah kawasan penentuan di 6151, sama ada kita nak buat higher high, lower low, higher low, expected another lower low, ataupun kita breakout ini. Untuk expectation breakout ini kita akan tahu price itu adalah aku kata beritahu, iaitu price nak buat high baru yang lebih tinggi daripada 69 expectation di kawasan trendline ni. Breakout trendline ni kita akan ada mega buran. So mega buran expectation kita perlu take out profit expectation di 1.6, 2.6, 3.6, 4.2 dalam 180 mas keluar profit, dan expected baru kita akan ada bearan market iaitu 80% correction untuk Bitcoin. So adakah boleh berlaku? Yes, boleh berlaku disebabkan tahun 2021 adalah tahun yang kita ada buyer baru, iaitu buyer daripada institusi besar, company besar dan juga country dah pun start buy Bitcoin tahun 2021. So meaning dia orang baru buy, so meaning dia pun perlukan profit, so expected price ada boleh melakukan pump. So data itu adalah good untuk kita monitor. Dan kat manakah confirmation je bercakap ni, ialah confirmation di 61 dan confirmation di trendline putih ini. So kalau anda tak nak miss peluang-peluang confirmation yang penting itu, anda like dan subscribe dan share juga pada rakan lain, dan join punya YouTube membership dengan klik button join dan pergi ke Zoom punya YouTube member, ada home video playlist community membership. Klik membership ni, selepas anda klik button join, anda akan jumpa membership ni. So membership ni klik saja dalam membership ni, akan ada link untuk ke Discord. So ni bulan 3, so seperti nanti bulan 4 ni tu akan updatekan baru untuk group Discord. Discord tu akan group tu akan deletekan, kemudian tu akan buat Discord baru untuk seperti siapa sahaja yang membership saja akan berada dalam Discord channel itu. So guys, itulah kata di Bitcoin pergerakan apa yang Zul tengok. Mostly untuk hari ini Zul nak price more 10. Adakah price boleh drop ke bawah? So untuk tengok 1 hour dah berlaku sikit correction untuk bawah. So ini kita ada possibility untuk naik atas untuk melakukan pergerakan cakap tadi. Naik ke atas, Isnin buka, kita akan buka bearish gap tu expected price more akan melakukan pergerakan ke sini. Jatuh tak apalah, tapi jatuh hopefully dia dapat bertahan kawasan ni. Bertahan ni expect ni kita akan more bullish momentum. So untuk di 4 hours kita berada di top, betul, stop RSI dan kuartal RSI dan stop RSI berada di overbought. So meaning expectation kita boleh melakukan dropping. So seperti yang ini pun kita ada resistance kuat di 44.5, 1, 2 dan 3. So ini boleh berlaku sedikit correction rendah ialah 43.5. Untuk ialah ini yang lebih yang Zul suka nak tengok price Bitcoin buat, iaitu data ini. Price drop dulu kawasan 43.6, stabil. Hari Isnin barulah kita mula start bullish gap. Expected untuk minggu depan kita akan melakukan more price di atas 46, dan expected untuk minggu depan sekiranya ini berlaku, kita akan tengok price Bitcoin more 10 untuk break 46 untuk minggu depan. So siapa nak buy, ini adalah opportunity untuk buy, naik profit. Kalau drop, hold saja untuk long term. Kalau anda nak kuartal buat stop loss pun tak betul lah, buat stop loss below box orange ini ataupun below yang ini. So guys, itu untuk Bitcoin. So lepas tu pergi ada beberapa coin yang request tadi, iaitu NFTB dan Ocean Protocol. So NFTB ni tu nampak di KuCoin, so nanti tu akan buatkan di KuCoin harga 10 sen. So NFTB USDT di KuCoin. So tu tahu coin apa ni, tu tak pernah tengok. So inilah daily chart. So price dah drop daripada below opening. So untuk chart macam ni, chart yang kita baru buka, nanti tu akan pergi 4 hours. So kita tengok swing low daripada opening ke high. So price dah break out dia punya major resistance. Macam cakap, sekiranya price tu break major support, so mean something wrong dengan dia punya fundamental. Anda perlu kaji balik fundamental. Now price dah jatuh pun expected 1.6. So tapi kalau anda yakin dengan 1.6 pula, kalau anda yakin dengan dia punya project, now adalah good position untuk entry sebabkan price dah retrace ke almost 1.6. So it means sekiranya dia lost 1.6, meaning project itu akan hilang terus dalam radar. So meaning kalau nak invest dalam coin ni, invest duit yang hopefully anda invest tak banyak, invest small position dalam total portfolio, dan aim anda punya target berapa banyak. Mungkin anda nak 1000 coin, mungkin nak 1000 coin, kalau 10 sen pun banyak juga. Expectation anda perlu berkeluarkan 1000 ringgit. RM1,000 untuk dapatkan 10,000 coin. RM1,000, $1,000, 1k USD untuk dapatkan 10,000 coin. So kalau anda nak target untuk dapatkan 1000 coin pun, yes, anda targetlah berapa. Letak target anda berapa. Hopefully target itu adalah
dengan duit yang anda expectation boleh hold untuk long term dan boleh expectation untuk loss. Sebab apa? Inilah projek baru. Tapi kalau anda nak gain, anda yakin dengan fundamental, lah good position untuk buy sekarang. So itulah NFTB USD. So tak tahu coin ni pasal apa. So hanya buat analysis untuk anda. Fundamental anda perlu kaji dengan anda punya baca ni lah, baca white paper dan baca dia punya web apakah NFTB ni. So next coin yang kata ada Ocean Protocol. Ocean Protocol akan ada ikutkan market ada di Binance. So Ocean USDT. So kamu buat Ocean USDT. Ocean USDT. Ocean USDT di Binance. Kita tengok kan semacam tu pernah draw dah. Di ini di pergi ke daily kejap. So price macam mana? So price ini buat pergerakan. So untuk pergerakan ni sama juga expectation dia dah sikit break dia punya support. Swing low to swing high. Nanti dia akan pergi ke 4 hours. Right, swing low kita kat sini. Right, swing high kita price berada di kawasan ni. So meaning untuk sehari ni kita tengok dia punya support dah pun breakout atau belum. So ni adalah quarter major support. Sekiranya price tu berada di kawasan ni lah good position untuk buy long term. So untuk currently price below ini dan expectation untuk sebelum ni pun dah berada below. Below tu still lagi dia dapat bertahan. Inilah kawasan ni punya support. So lah 0.25%. So sekiranya anda nak buy, consider sama juga macam NFTB ni, anda perlu kaji dia punya fundamental. Kalau anda yakin dengan long term adalah good position untuk buy. Sebab apa? Setiap kali dia buy melakukan regain, regain balik bawah ni, expected dia akan melakukan pump loss, regain, loss, pump. Tu expected that's fundamental dia. So anda kaji fundamental untuk long term. Kalau ada kata value untuk long term, anda boleh buy. Now lah consider good position untuk buy untuk long term. Tapi price agak mahal 57 sen. So hopefully anda target lah berapa coin anda. Mungkin anda dekat 1000 coin ataupun 100 coin ataupun 10 coin. Anda target untuk simpan untuk long term punya movement. Dan hopefully anda invest duit yang expected anda boleh loss. Expected sebab apa? Inilah projek ni anda perlu kaji fundamental. Kalau anda yakin dengan fundamental, adalah good untuk anda invest untuk long term. So itulah Ocean. So let's go guys, kita pergi ke ke Bitcoin balik. Ke Bitcoin untuk summary untuk pergerakan untuk hari ni, iaitu kita nak price itu more drop ke bawah sebelum untuk SNM melakukan ke atas. Itulah pergerakan yang Zul sedang tunggukan. Sekiranya price itu untuk hari minggu ni naik dan expected sampai ke 46 dan kita retrace balik, tergagal aku tengok belum retrace, meaning expected hari Isnin kita akan buka price kawasan ni, iaitu kita akan buat quarter gap, iaitu bear gap. Expected kita akan price tu akan more drop bawah. Drop sampai mana? Expectation kita boleh drop ke kawasan, kita nak tengok price itu hanya drop kawasan ni, low ini dan low ini. Sebab apa? Kali kita draw another trend line daripada low ini ke low ini. So ini adalah trend line yang kita akan gunakan sekiranya price itu naik atas kawasan ni. So ini kita akan buat bear gap, price tu kan drop bawah. So drop bawah expectation sekiranya price tu sampai di kawasan trend line ini, meaning kita akan more price tu more drop ke bawah. So untuk kita nak tengok untuk regain balik bullish, iaitu kita perlu sama juga swing low ini ke swing high 46. So inilah expectation untuk kita akan ada double balik bawa kita punya o-ring kawasan ni. So price perlu bounce balik di kawasan breakout ni. Sampai kawasan ni price perlu bounce balik. Tak perlu jangan bounce kawasan ni. Kalau sampai kawasan ni kita akan more break bawah. So ini kita perlu bertahan. Kena kita 46, drop 46. Good, ni lah good position. Macam semalam tu ada draw kan di Discord China tu. Nanti tu akan cari balik yang ni. So akan ada draw balik ini expectation 46, drop balik kawasan ni expectation almost trend line, hopefully tak sampai trend line, sama di kawasan bawah ini untuk rebound balik kawasan tu. Itulah expectation boleh berlaku dalam market. So mostly Zul more bullish. Apapun berlaku, kita tengok punya pergerakan untuk penentuan minggu depan. Sama ada minggu depan kita nak buat pergerakan terus melakukan kenaikan ataupun pergerakan cooling down untuk tengok pergerakan ke kawasan ini dan melakukan bump, ataupun yang dia terbaik yang tu nak tengok adalah price drop dulu untuk minggu ni, drop ke kawasan ini, buat bullish gap expected untuk Senin kita akan more price melakukan kenaikan. So guys, rasa itu data untuk pagi ni. So ini dapat membantu anda sekiranya anda suka dengan analisis dan analisis dapat membantu anda. So please like, please subscribe, share kepada rakan-rakan anda yang lain yang masih berada dalam dunia itu. Hopefully dengan sikit banyak tu buat analisis ini dapat anda belajar macam mana untuk menentukan pergerakan price. So guys, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye. Everybody get your fucking hands up.